memanjangkan rukuk yang pendek dengan sengaja. Berapa rukuk pendek dalam solat? Kalau salah Tok Imam buat berona malam ni. Nah, waktu nak akad nikah dia tanya, "Mu solat rukuk pendek dalam solat ada berapa?" Agak-agak boleh akad nikah ke tak dia malam ni? Tak akad nikah dah. Tu betul tanda rukuk pendek ni tempat yang tak boleh berdiri lama, iaitu i'tidal, duduk antara dua sujud. Itu tidak lama duduk. Pendek dia panggil. Berhenti sekejap. Tapi kalau tidak ada hijau, kalau ada sebab, boleh. Contohnya, tengok sini. Iaitu tanda molek ni. Lepas ni boleh jawab lah. Nah, kalau untuk imam berwarna boleh akad nikah. Iaitu i'tidal dan duduk antara dua sujud. Itu dia panggil. Kerana memanjangkan kedua-duanya menafikan muwalat. Muwalat tu mana? Berturut-turut. Muwalat mana? Berturut-turut. Jadi jangan nak buat. Tetapi yang mu'tamadnya tidak batal. Tulis itu, tidak batal sekiranya ada amalan yang kita buat. Tapi kalau duduk dia tak ada kerja, tak boleh. Duduk dia saja. Elak. Tapi kalau kita duduk berzikir, kita baca doa, itu dibenarkan. Mana dalil? Kerana Nabi SAW memanjangkan kedua-duanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza rafa'a ra'su min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqula an-nas qad nasya. Tengok ni. Artinya Nabi SAW apabila baginda mengangkatkan kepalanya dari rukuk, tegak berdiri sehingga berkata manusia, Nabi lupa nak sujud ke? Lama dia berdiri. Mana dia baca zikir situ. Wa iza rafa'a ra'sahu min as-sajdati makatha hatta yaqula an-nas qad nasya. Muttafaqun alaih. Dan apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud pula, berhenti lama sehingga kata orang sesungguhnya dia lupa. Ini satu. Dan daripada Al-Bara', seorang sahabat lagi, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, innahu kana ruku'uhu wa sujuduhu idza rafa'a min ar-ruku' wa min as-sajdah qariban min as-sawa. Muttafaqun alaih. Artinya rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sujud baginda bila dia bangun daripada rukuk dan duduk antara dua sujud hampir-hampir sama. Maknanya lama. Sebab itulah dia kata sahibun Nailul Awtar, dia kata hadis ini menunjukkan disyaratkan memanjangkan i'tidal dan duduk antara sujud. Tapi dalam fiqh kita mengatakan i'tidal dan duduk antara sujud rukun pendek. Bagaimana kita nak taufik di antara hadis ni dengan rukun pendek? Kenapa? Maka kata di para ulama, di antara Imam Nawawi rahimahullah taala mentaujihkan masalah ini, dia kata kalau kita duduk i'tidal saja, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, patut duduk ngoya situ. Kelipah tak ada hijau, batal. Tapi kalau kita baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan, baca doa di antara i'tidal yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak rasa kita dah bagi dah hari itu buku Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim itu ada beberapa riwayat bacaan yang Nabi kita baca i'tidal. Ataupun kita baca kunut. Kita baca kunut dalam i'tidal kan? Sami Allah liman hamidah, baca kunut. Kalau kunut subuh pendek, tapi kalau kunut nazilah panjang ke pendek? Dalam siri lepas ingat tak? Kunut nazilah kita baca panjang. Kadang-kadang tu imam ni kunut nazilah panjang dia baca. Habisnya ngomong belaka. Lepas ke Israel, lepas ke Yahudi, lepas ke Nasara, kuncu-kuncu dia tai belaka, ngomong belaka dah. Jadi baca panjang tu. Mungkin 5 minit, mungkin 10 minit, tidak menjadi kesalahan sekiranya dia berdoa. Tapi kalau bangun duduk melengung, batal. Tulis itu, tidak batal sekiranya berdoa atau berzikir. Dan kalau hanya berdiri saja tanpa apa-apa kerja, maka batal. Kita taufik di antara pandangan fiqh yang mengatakan i'tidal ni ruku pendek, tetapi sekiranya ada kerja dengan dalam hadis Nabi tak duduk diri saja tu, dia baca, dia zikir, maka itu tidak mengapa insya-Allah.
Ini penting kita belajar ilmu hadis ni para jemaah sekalian. Kita belajar kitab Hadisul Ahkam sebab ulama-ulama hadis dia jamak pendapat. Dia cantum di antara dua pendapat. Fiqh macam ni, ulama hadis macam ni. Kita nampak macam bercanggah dengan hadis, tak bercanggah, tapi ada makhraj, ada huraian dia yang boleh meletakkan kita dalam suasana memahami konteks ataupun perbahasan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hadis itu dhaif. Lainlah. Ini hadis sahih. Muttafaqun alaih. Dua-dua hadis sahih. Tak okey kita nak kata batal gitu ya. Tak. Jadi alhamdulillah tamatlah perbincangan kita.